Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ma'rur ibnu Suwaid radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu Aba Dzar wa 'alaihi hullah wa 'ala ghulamihi misluha fasa'altuhu 'an dhalik qala فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم أو كما قال. Hadis sahih rawahu Muslim. Daripada Ma'rur ibnu Suwaid radhiyallahu anhu, dia kata, ra'aitu Aba Dzar wa 'alaihi hullah wa 'ala ghulamihi misluha. Satu hari, kata Ma'rur ibnu Suwaid, dia kata, aku jumpa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia tengah duduk dengan pembantu dia, dengan khadam dia, dalam keadaan wa 'alaihi hullah. Dia pakai baju yang sama macam mana pembantu dia pakai baju sama. Tu ingat Boria Penang apa kan? Bila Ma'rur bin Suwaid dia nampak Abu Dzar pakai baju yang sama macam tu, dia terus tanya Abu Dzar. Dia kata, fasa'altuhu 'an dhalik. Dia kata, Abu Dzar, siapa ni pakai baju sama ni, ada apa? Ada program apa yang pakai baju sama dengan pembantu ni, dengan orang gaji ni? Selalunya tuan-tuan sekalian, dia ada darjat tu kan. Dalam masyarakat ni dia macam tu. Kalau dia ni satu orang bos, dia takkan sama dengan anak buah dia. Kalau bos duduk dalam kereta, dia mesti duduk belakang. Jarang-jarang kita nak jumpa bos bawa kereta, anak buah duduk lepak ke belakang. Jarang. Dalam masyarakat dia macam tu. Bukan tekan masyarakat kita, malah masyarakat Arab pun macam tu. Dia mesti ada beza. Kalau bos ni duduk makan di tempat-tempat ataupun tempat VIP, very important people ke, yang kata anak buah ataupun orang gaji ni, dia takkan duduk sekali. Dia mesti ada duduk di tempat-tempat dia. Jadi Ma'rur bin Suwaid, dia tengok Abu Dzar dengan orang gaji dia ni pakai baju yang sama. Tak ada beza yang mana satu bos, yang mana satu orang gaji. Lalu dia tanya kepada Abu Dzar. Dia kata, wahai Abu Dzar, pasal apa macam ni? Apa pasal pakai macam ni? Fadzakara annahu saban rajula ala di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummih. Abu Dzar dia habaq kepada Ma'rur. Dia kata, Ma'rur, cerita dia macam ni. Dia kata, dulu ketika mana waktu zaman Nabi tu ada. Cerita hadis ni berlaku selepas daripada kewafatan Nabi. Waktu zaman Nabi tu ada dulu, dia kata, aku ni satu orang yang cukup peramai, Abu Dzar ni. Abu Dzar ni, dia ni satu orang yang kaki marah. Sebab kehidupan dia macam tu. Dia dilahirkan dalam keluarga yang memang keras, bukan takat keras. Dan dia pula sebelum daripada dia masuk Islam, dia terlibat dengan kawan-kawan yang mana kawan-kawan ni kaki duk rompak orang. Keras lah. Kaki rompak ni keras. Kalau mencuri ni, dia tak sampai mencederakan. Tapi kalau merompak, dia cedera. Merompak ni, dia masuk dalam rumah orang, dia ambil semua barang-barang apa semua. Tuan rumah ni pun dia bunuh. Anak-anak tuan rumah nanti dia colek. Dia macam tu. Yang tu rompak. Tapi kalau tekak mencuri ni,
Macam kita duk curi kasut, bukan kita lah, orang lain lah kan, curi kasut, yang tu curi. Rompak ni dia besar. Jadi Abu Zar ni dia duduk dalam perkataan rompak tu, maknanya keras. Dan dia kata apa? Dia kata waktu tu, dia kata zaman Nabi, bila aku kenal Nabi, aku masuk Islam apa semua, perangai jahiliah tu duk ada, perangai bengih tu duk ada lagi. Sehingga kan dia kata yang menjadi orang gaji aku ni, kalau mereka buat silap sikit, nanti mereka akan kena. Mereka nanti akan kena pukul. Bukan tak kena pukul, malah mereka nanti akan kena maki. Dan maki yang aku bagi kepada mereka ni, fa'ayyarahu bi ummih, aku maki ni, keturunan pun nanti akan kena. Bukan tak mereka, dengan keturunan mak mereka nanti kena, ayah mereka nanti kena, keturunan mereka nanti teruk. Ni yang kata sahabat Nabi ni. Lepas tu dia kata salah seorang daripada pembantu rumah dia dah tak tahan dah, dia kena pukul. Salah sikit tidak sebanding dengan pukul yang kena tu. Dia sudah pergi report kepada Nabi SAW. Bila cerita kepada Nabi, Nabi pun panggil Abu Zar. Nabi panggil, Nabi kata, wahai Abu Zar, aku dapat satu aduan daripada orang gaji hang ni. Orang gaji hang cerita, kata hang rajin pukul mereka, hang rajin dera mereka. Bukan takat dera ni, hang maki mereka. Dan Nabi kata, innaka imru'un fika jahiliyah. Abu Zar, hang tahu tak, perangai yang hang buat ni adalah perangai jahiliyah yang hang tak tinggal lagi. Ni perangai jahiliyah ni. Islam bukan macam tu. Islam ni, walaupun ada yang dikatakan orang gaji ni, kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk kita nak hina dia. Kalau dia salah, kita tunjuk cara yang betul. Kalau dia salah, kita cari jalan bagi dia buat satu benda tu bagi jadi betul. Dan kita tak boleh menjatuhkan marah dia. Siapa pun ayah dia, siapa pun mak dia, siapa pun keturunan dia, yang tu keturunan dia, bukan dia. Kita tak boleh duk letak macam tu pada dia. Kita tak boleh kata dia ni syekh, kita tak boleh kata dia ni malang, kita tak boleh kata disebabkan keturunan dia yang teruk ni lah melahirkan keturunan yang teruk. Tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Sebab agama Islam, dia bukan satu agama yang melihat orang lain buat salah akan terkena kepada orang lain. Dia bukan macam tu. Dan kata Nabi kepada Abu Zar, Nabi kata, wahai Abu Zar, ikhwanukum, kalau khadam tu dia satu agama dengan kita, dia adalah ikhwan kita, dia adalah saudara kita. Wa khawalatukum, kalau dia tu orang tua, yang jadi khadam ni orang tua, bukan orang muda, maka dia ini diibaratkan sebagai mak ayah kita. Kalau mak ayah kita, tak boleh kita duk maki, tak tahu hala. Kalau takkan nak tegur, bagi teguran yang berhemah. Kalau nak tegah boleh, tetapi tegah ni bukan menjatuhkan, bukan memburukkan, dan juga mencemarkan maruah orang. Itu bukan tegah. Dan dia kata, ja'alahumullahu tahta aidikum. Ingatlah elok, Allah Ta'ala jadikan mereka ni duduk bawah kita. Mereka ni ditakdirkan, mereka ni orang miskin, tak ada duit, mereka minta kerja dengan kita, maka mereka ditakdirkan, mereka ni orang yang di bawah kita. Kana akhuhu tahta yadai, dan kalaulah mereka ni di bawah kita sekalipun, kita tak boleh nak menjatuhkan ayak muka kita. Jadi nak buat macam mana dekat mereka ni? Jaga elok. Dia kata, falyat'imhu mimma ya'kul, bagi makan dekat mereka apa yang kamu makan. Kita makan pes sikit hari tu, bagi sikit bagi mereka makan. Wa yalbishu mimma yalbas, apa yang kamu pakai bagi mereka pakai. Kita beli baju mahal, takkan nak beli dua bagi kat dia kan. Maksud dia tuan-tuan sekalian bukan macam tu. Maksud dia tu, kalau kita pakai baju, dia pun kena ada juga baju. Maksud dia lagu tu. Ni kita pakai baju, dia tak pakai baju. 40 penyamun kan. Kira pakai seluar, baju tak ada, tapi ada cop, ada pangkat, dia pergi calik cat di dada ni. Tak mau macam tu. Tak ada baju tu tak mau.
wala yukallifuhum mimma yaghlibun, dan jangan bagi satu kerja yang depa ni tak mampu nak buat. Kita suka macam tu, duk bagi kerja apa, tiup lampu sampai padam, jenuh. Kan? Terlampau duduk tak puas hati sangat, takut kerang tu kan. Lah ni hang tiup lampu sampai padam, jenuh kau tu duduk tiup tuan sekalian sampai habis nyawa. Lah kali dia yang padam, lampu tak padam. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, kalau dia tak mampu untuk nak buat, kalau dia tak larat, fa'ainuhum alaih, maka kita bantu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni nak abang apa kat kita tuan-tuan, maruah orang kena jaga. Kalau maruah orang ni kita kena jaga tuan-tuan, apatah lagi kepada orang-orang yang lain selain daripada orang yang kita kenal. Orang yang di luar daripada pengawasan kita pun kena jaga. Hadis ni nak abang macam tu. Dan hadis ni nak abang apa juga kat kita, jangan kita duk jatuhkan ayam muka orang. Jangan jatuhkan ayam muka orang. Pasal apa? Pasal kita pun ada ayam muka kita. Kalau orang jatuhkan ayam muka kita, malu kita. Macam mana dia malu, macam itulah kita akan malu. Dan hadis ni dia juga nak abang kat kita, jangan kita merasa hebat dengan kedudukan yang ada kat kita sekarang. Kerana kedudukan ni dia boleh pi bila-bila masa. Hari ni mungkin kita lebih beruntung daripada orang lain, tapi esok lusa mungkin tidak. Hari ini mungkin kita lebih hebat daripada orang lain, tapi esok lusa kehebatan tu boleh hilang, boleh ganti kepada orang lain pula. Dan di saat itu kita akan rasa macam mana orang rasa dengan apa yang telah kita buat kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, dalam hadis ni juga dia nak abang apa? Budi bicara selaku orang Islam tu kena ada. Tunjuk kata kita ni dididik dengan agama Islam. Agama Islam didik macam mana? Jaga hati orang. Agama Islam didik macam mana? Percakapan kita tu nak kena jaga. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah.